Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan start bab 1 Maths hari ini. Sebelum tu kita tengok dulu tajuk matematik tambahan tingkatan 4. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tajuk Maths. Okay, dia agak banyak lah tingkatan 4 ni. Jadi cikgu harapkan waktu bersabar dan ikuti kelas. Harapnya kita walaupun kita belajar online, harapnya awak dapat lah sedikit sebanyak apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, tanpa bermasa kita teruskan dengan bab 1 lah. Bab 1 fungsi. Okey, fungsi ni dia ada fungsi biasa, ada fungsi gubahan, ada fungsi songsang. So 3 jenis lah kan. Okey, kita pergi. Okey, fungsi ni dia macam function kepada sesuatu. Maksudnya contoh dia begini, anda bekerja sebagai jururawat sambilan dan anda dibayar RM80 sehari. Jumlah upah yang ditentukan oleh bilangan hari anda bekerja. Maksudnya macam kalau 1 hari kerja 80 darab 1 kan. Kalau 2 hari kerja 80 darab 2. So kalau X hari kerja 80 darab X kan. So dia membentukkan persamaan sebenarnya fungsi ni. Okey, so fungsi ni dia boleh ditentukan, boleh diterangkan dalam bentuk gambar rajah, grafik dan tanda tanda. Okey, so sebelum fungsi ni orang tahu hubungan dulu kan. Contoh dekat sini, perhatikan graf Y sama 2X tambah 1 di sebelah. Hubungan antara nilai 1 pada paksi X dan nilai 3 pada paksi Y boleh ditulis sebagai 1 anak panah 3. Okey, 1 kat sini kan. Kita tengok kat graf ni. 3. Ni 1 anak panah 3 sini. So kita boleh tulis 3 kepada 7, 5 kepada 11, X yang X kepada Y lah last sekali kan. Okey, dia boleh lukis sebagai graf ni ataupun bentuk gambar rajah anak panah ni. Gambar rajah anak panah nama dia kan? Di mana yang belah kiri yang keluar anak panah ni kita panggil dia objek. Yang anak panah masuk kat dia tu kita panggil dia image. So yang pertama tu bila objek dia 1, image dia 3. Objek dia 3, image dia 7. Objek dia 5, image dia 11. Okey, dia kata setiap unsur dalam X, set X ni dia boleh kepada satu unsur saja kepada image. Maksudnya setiap objek ni kena ada satu image. Setiap objek ada satu image. Barulah kita panggil dia fungsi. Kalau tak, dia hubungan biasa saja. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, dia namakan fungsi. Kita boleh bagi nama. Contoh dia kata kalau dia namakan F, kan tadi 1 hingga 3 kan. 3 hingga 7. Satu lagi apa tadi? 5 hingga 11. Okey, 5 hingga 11. Okey, bila dia namakan fungsi F, macamnya kita F, kita kurungan 1 sama dengan 3. So F kurungan 3 sama dengan 7. Kita boleh tulis fungsi macam tu. F kurungan 5 sama dengan 11. Maksudnya bila kita masukkan objek tu, dia kirakan untuk kita, dapatlah image ni lah, image. Okey, kita tengok contoh lah kan. Okey, antara hubungan berikut mana satu fungsi. Okey, ingat fungsi cikgu kata fungsi kena setiap objek ada satu image. Okey, kita tengok. Okey, A, adakah setiap objek satu image? Objek, image, objek, image, objek, image. Okey, betul, setiap objek satu image kan. Yang ni tak ada tak apa. Belah kanan kalau tak ada tak apa. Tapi belah kiri kena ada. Tak boleh biar tak ada peta. Okey, so yang ni fungsi. Sebab A ni fungsi sebab setiap
objek ada satu image. Okey, B pula. B 4 image dia 2 boleh. 8 image dia 2 boleh. Dia berkongsi image boleh. Asalkan dia kongsi tu satu je image. 18 3 boleh. Lepas tu 18 9. Okey, ni tak boleh. 18 ni ada objek 18 ni ada 2 image. Tak boleh. So sebab fungsi tu dia kena ada satu image saja. Sebab yang bawah ni salah, maksudnya B ni bukan fungsi lah. Kerana alasan dia sebab objek 18 mempunyai 2 image. 2 image tak boleh dalam fungsi. Fungsi kena satu image saja. Okey, C. Okey, satu image dia A, 37 image dia B, 9 tak ada image. Okey, yang ni 9 tak ada image. So dia bukan fungsi. Sebab fungsi adalah setiap objek kena ada satu image. Tengok yang A tu dia tak ada kat sini tak apa. Tak kisah. Tapi yang kalau dia ada objek mesti dia kena ada image. So tapi dia tak peta. So C salah. Okey, D. Setiap objek satu image. Setiap objek satu image. 10 tak apa sebab dia image dia bukan objek. So D tu fungsi lah. Boleh baca alasan-alasan ni lah kalau nak. Ni lagi. Kita tengok imbas kembali. Fungsi adalah hubungan dengan satu atau hubungan banyak dengan satu. Okey, ni satu dengan satu, satu dengan satu, satu dengan satu. Banyak pada satu, ni satu kepada satu, ni banyak kepada satu. So bila macam ni dia ada dua, satu kepada satu ada, banyak kepada satu ada, kita pilih yang lebih power lah, iaitu banyak kepada satu. Okey. So macam mana kita nak tahu bahawa hubungan tu satu fungsi kita tak berdasarkan graf. Okey, kita ada graf. Kita pin ni graf kita. Kita buat ujian garis mencancang. Okey, mencancang. Bila garis mencancang ni, dia potong graf pada berapa titik. Kat satu titik kan dia potong. So, ni adalah fungsi. So, kalau fungsi awak yang bulat warna merah tu, awak buat garisan mencancang, tak kisah buat kat sini ke, buat kat sini ke, buat kat sini. Dia kena dua tempat kan. Bila dua tempat, dia bukan fungsi lah. Maksud tadi dia dua image. Ibaratnya sama macam dua image tadi. Yang dua image mana dah? Dua image. Ibarat dua image. So, dia bukan fungsi. Sebab dia kena dua tempat, dua image kan. So, dia bukan fungsi. Okay. So, ni pun fungsi. Bila kita garis, dia tak kena, garis kat sini pun kena satu. So, dia fungsi lah. Yang ni fungsi tak? Kita uji garis macam-macam. Ni kena buat kat sini satu. So, semua buat kena satu. So, fungsi lah. Ni fungsi, ni pun fungsi. Yang ni kalau kita buat garis macam-macam, dia kena dua tempat kan. So, ni bukan fungsi. Yang ni, setiap kali kita yang ni explain kat A tadi. Okay, so, ni fungsi dan bukan fungsi. Okey. Kemudian kita ada graf yang macam ni. Okey. Graf macam ni sebenarnya dia asal macam ni. Dia asal macam ni. Ni pasti X, pasti Y. Dia asal macam ni sebenarnya. Tapi sebab dia ada modulus tu, dia ada macam palang tu. Bila palang ni, everything akan jadi positif. So, tempat bawah ni, yang negatif ni, dia reflect naik atas. Sebab tu jadi graf macam ni. Dia reflect. So, kalau graf macam ni, dia lalu kosong-kosong lah. Nak cakap macam tu. Okey. Contoh 3. Berdasarkan graf sebelah, rajah sebelah tu kan hubungan G menggunakan tanda-tanda fungsi. Okey. Awak buat macam ni. G. Okey, objek dia negatif 3. Pergi ke 9. Okey. Lagi G. 2. Pergi ke 4 kan. So, G. 3. Pergi ke 9. G. 5. Pergi ke 25. So, apa kaitan objek
dengan image. Awak kena cari perkaitannya. Kalau cikgu nampak lah. Kalau macam cikgu nampak, bila objek ni kita kuasa 2, kita akan dapat 9. Okey, negatif 3 kuasa 2, 9. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 5 kuasa 2, 25. Maksudnya fungsi kita adalah Gx sama dengan X kuasa 2. So, sebab yang belah kanan ni dapat, X kuasa 2 ni dapat bila objek dia, X ni kita kuasa 2. Bila X kuasa 2, kita akan dapat yang belah kanan. So, tengok bila 3 kuasa 2 dapat 9 kan. So, yang ni kena tahulah kan. Kena pandai tengok lah. Okey, kita pergi kepada latihan diri 1.1. Nyatakan sama ada hubungan tersebut fungsi atau bukan. Berikan alasan anda. Fungsi lah ni. Sebab satu objek, satu image. Okey, yang ni satu objek, satu image. Fungsi. Yang ni ni bukan. Ni bukan fungsi. Sebab satu objek ada 2 image. Tu ni bukan fungsi. So, alasan dia sebab objek dia ada 2 image lah. So, dia bukan fungsi. Tentukan sama ada graf berikut adalah fungsi atau bukan dengan menggunakan ujian garis mencancang. Okay, kita try garis. Okay, tak kena. Dia memang kena satu je. Memang kena satu titik je. So, yang ni fungsi. Yang ni ada tak tempat dia kena 2? Ni ada kan? Tempat ni dia kena bukan 2, dia kena 3 sampai kan? So, ni bukan fungsi. Yang ni garis lurus tak kena. So, ni fungsi. Nombor 3, dengan menggunakan tanda-tanda fungsi, ungkapkan H dan sebutan X bagi setiap gambar rajah anak panah berikut. Okey. So, daripada H, kita boleh tulis H 2 sama dengan 1/2. H 3 sama dengan 1/3. H 5 sama dengan 1/5. Kita boleh tengok pattern dia. Untuk bawah 2 kat sini. 3 kat sini. Kita nampak je aku buat pada lain je. Okey. Kita boleh nampak pattern 2 kat sini. 3 kat sini. Ni 5 kat sini. So, kalau kita nak buat secara amnya, sebab nak ungkapkan X kan. So, kita buat H X sama dengan 1/X. So, kita follow dia punya pattern. Yang ni pula B. H negatif 5 sama dengan 4. H negatif 5 sama dengan 5. H negatif 4. H 4. H 5 lah. Okey, cikgu tengok dia tukar jadi positif je semua. Bila dalam kurungan X ni negatif, yang ni positif. Negatif, yang ni positif. Kalau dah memang positif, dia kekal kan. So, kita lajak. Maksudnya, kita punya formula adalah H X sama dengan modulus X lah. Sebab nak bagi positif kan. Dia kena work untuk semua kan. Dia kena berkesan, jadi untuk semua. Yang C pula, H negatif, yang C H negatif 3 sama dengan negatif 27. H negatif 2 sama dengan negatif 8. Kita try ni. Macam kita tahu 3 kuasa 3 27 kan. So, maksudnya kat sini H X sama dengan X kuasa 3 lah. Sebab yang belah kiri ni kena kuasa 3 baru dapat belah kanan. Okay. So, next. Okay. Bila kita ada gambar rajah anak panah macam ni, yang belah kiri ni kita panggil dia domain. Elemen. Semua elemen kita panggil domain. Yang belah kanan ni kita panggil
Ini tulis dah kat situ. Kodomain Okey. Domain tu belah kiri, kodomain tu belah kanan yang masuk anak panah. Domain tu yang keluar anak panah, kodomain yang masuk anak panah. Okey. Bila ditanya julat tu adalah semua elemen yang dekat kodomain yang ada nilai, yang ada objek dekat X. So, yang ada objek yang cikgu petak tu je lah. So, ni nama dia julat. Yang 11 bukan julat sebab ia tak ada objek. Okay, so fungsi ni ditulis sebagai fx sama dengan 2x tambah 1 lah. Okay, cikgu pergi kat benda-benda yang penting Okay. So kalau kita tengok sini, domain kita PQRS yang belah kiri, kodomain semua yang belah kanan 13479. Julat adalah yang ada objek sahaja 1379. Okey, B, domain adalah semua benda yang dia paksi X. Semua paksi X. Okey, sorry dia buat skala. So yang turun ni 1 lah, kena termasuk sebab ada titik. Yang ni 3. Okay. So bila domain dia kena ambil semua, sebab tu jadi macam ni lah. Nanti 2, 0, 1, 2, 3, 4. Kodomain pula dia adalah nilai dekat Y. Okay, kita tengok nilai kat Y. Okay. Ni tak ada kan. So 1, 2, 3, 4, 2. Ni 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Kena ada semua kodomain. Julat yang ada objek. Yang ada objek dengan image. Julat yang ada objek Okey, so ni julat, nanti 2 julat. Ni julat. 1 julat. So 1, 2, 3, 4, 5 lah. Semua ada kat sini kan. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Semua pun ada objek. So ni lah. Okey, contoh 5, fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan 2x tolak 1. Lakarkan graf untuk domain -1 dan 2. Okey. Macam mana kita nak kita nak buat graf. Graf mesti ada paksi x, paksi y, y kan. Paksi y sekarang ni dia panggil fx. So, bila dia nak nanti 1 hingga 2, kita pun buatlah. Nanti 1, 0 dengan 2 kan. Tapi yang ni optional sebenarnya. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Okey. So, macam mana dapat nilai y dia? Awak masukkan nanti 1 dalam persamaan. So, f nanti 1 modulus 2 nanti 1 tolak 1. So, f nanti 1 sama dengan nanti 2 dan nanti 1 nanti 2 tolak 1 negatif 3. Tapi dalam modulus, so kita 3 lah. So, kita plot. Nanti 1, 3, kita plot kat sini lah. Okay, dan so on lah. Dan dia habis. Okey, kita kena tahu bucu kat sini 1/2. Bila x 1/2, y dia kosong. So kat sini. So lepas kita plot ni, dia tanya julat f yang sebadan. Julat f yang sebadan adalah nilai paksi y. Nilai paksi y. Yang maksimum dan minimum. Okey, dia kita tulis macam ni. Fx, nilai paksi y kita fx kan. Ni belah minimum, ni belah maksimum. So minimum dia kosong lah kat bawah ni tadi. Maksimum dia kat sini. Kat sini.
3 lah. Nilai Y yang tertinggi. Okay, yang ni buat lah. Hambut-hambut lah. 1.2 Okay, kita skip lagi. Okay, contoh 6. Fungsi f ditakrifkan oleh 3fx sama 3x tambah 5x, x tak boleh jadi kosong. Okey, cikgu nak terangkan sikit kenapa x tak boleh jadi kosong. Kalau x jadi kosong, kosong duduk kat bawah ni, 5 bahagi kosong, dia tak boleh kira, mad error, sebab dia undefined, tak boleh, tidak tertakrif. Kalau masuk kalkulator juga macam ni, dia mad error. Tak percaya boleh try, dia mad error. Tak percaya boleh pause dan try. Okey, tu maksud dia x tak boleh jadi kosong. Tapi dalam pengiraan kita tak guna pun. Ini just benar bagi tahu kita je. X tu tak boleh jadi kosong. Okey. Okey, so bila dia bagi bentuk anak panah ni, kita boleh tukar kepada bentuk persamaan. Tukar je macam tu. Okey. Dan soalan cari F5. Bila F5, kita just masukkan X ni sebagai 5. So masuk 5. So jadi macam ni lah. Kira nampak 16. B image bagi 1/3 di bawah F. Image bagi 1/3. Mana 1/3 ni objek. So objek kita X kan. So F 1/3. 3 1/3 tambah 5/1/3. So nanti dapat lah. So kita alih ni. Okay, next. So kita alih. Okay, ni C pula. Nilai-nilai X yang mungkin apabila image dia 8. Okay, cikgu padam dulu. So, bila image dia 8, maksudnya kalau objek kita ganti dengan X, kalau image kita ganti dengan Fx. So, image ada 8, maksudnya Fx sama dengan 8. So, kita masukkan Fx 8 kat sini. Okay, kita selesaikan benda ni lah. Kita shoot X 2. 8x sama dengan 3x kuasa 2 tambah 5. So, kosong kat sini. 3x kuasa 2 tolak 8x tambah 5 lah. Okay, so kita dah belajar kot macam nak faktor benda ni kan. Pakai kalkulator. Kalkulator bila buat akan dapat x sama dengan 5/3, x sama dengan 1. Tapi awak buat jalan kerja, jangan lupa. Macam dalam buku teks. So nilai-nilai yang mungkin bagi x ada 2 lah, 5/3 dan 1. Okey. Okey, ni cikgu tak terangkan lah. Awak buat dulu latihan ni. Awak buat semua je. Sekejap. Semua ke? Okey, tak payahlah. 1 2 5. 1 2 5.